Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dengan limpah kurnia daripadanya, dengan izin dan perkenannya, dengan fadilat daripadanya, semata-mata kita dapat bersama-sama pada pagi ini memulakan satu lagi sesi pengajian kelas yang baharu, iaitulah dalam tafsir Al-Quranul Karim. Semana kita telah mengadakan satu kelas tafsir pada hari Khamis, dan sekarang kita ada juga kelas tafsir pada hari Rabu. Dan kali ini kita akan membacakan tafsiran bagi ayat-ayat. Kita petik ayat-ayat, yang mana ayat-ayat ini bermula dengan firman Allah Jalla wa'ala, Ya ayyuhalladzina amanu. So apa yang kita boleh expect daripada ayat-ayat yang bermula dengan Ya ayyuhalladzina amanu? Seruan kepada orang yang beriman. Ayat ini ialah ayat-ayat hukum, ayat yang mengandungi hukum hakam, dan kesemuanya adalah madaniyah. Kesemua ayat ini turun selepas daripada hijrah Nabi SAW ke Al-Madinatul Munawwarah, Al-Madinatul Nabawiyah. Ya, kerana fasa Madinah lah bermulanya pensyariatan hukum hakam, pensyariatan hukum hakam. Ya. So di sini letaknya pentingnya untuk kita menyelami dan memahami makna ayat-ayat ini, kerana dalam ayat ini terkandung hukum hakam yang penting kepada kita sebagai orang yang beriman, orang Islam yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan ayat-ayat yang berbentuk seruan Ya ayyuhallazina amanu ini di antara ayat yang menjadi dalil kepada kita ahli sunnati wal jamaah, membimbing kita bahawasanya iman tidak berlaku melainkan dengan amalan. Iman hanya berlaku dengan kita imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita mematuhi segala suruhan Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kata ahlu sunnati wal jamaah, al-imanu qawlun wa amalun. Iman itu terdiri komposisinya daripada ucapan dan juga amalan. Tidak hanya terhad kepada ucapan sahaja. Ucapan maknanya i'tiqad dalam hati dan mengucap dua kalimah syahadah, dan amalan ialah amalan hati dan amalan anggota badan. So di sela-sela ayat-ayat ini kita akan lihat apakah amalan-amalan yang termasuk dalam kategori iman yang dianggap, yang dinamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syu'ubul iman, sebagai cabang-cabang iman. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 atau 70 lebih cabang. Jadi inilah dia ayat-ayat di antaranya. Kalau kita nak menghitung cabang-cabang iman ini, kita kena follow this kind of verses, ayat-ayat yang macam ini, yang di depannya ada Ya ayyuhalladzina amanu. Demikian juga ayat-ayat yang berbentuk Innal ladzina amanu. Ya, ayat yang depannya ada iman. Ini di antara tempat, tidak khusus pada ayat ni saja, tetapi yang di antara mudah kita nak kalau kita nak cari apa yang Nabi kata sebagai cabang-cabang iman itu, dalam Al-Quran ayat-ayat yang macam ini. Dalam hadis juga ada banyak lagi. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah mengarang kitab menghimpunkan hadis-hadis berkenaan dengan cabang iman, namanya Syu'abul Iman. Tayyib. Dan ayat ini disusun mengikut tertib dalam nota pengajian yang diberi, disusun mengikut tertib adanya ia dalam mushaf, bukan mengikut tertib turun. Tertib turun susah kita nak determine, tapi ini mengikut tertib dalam mushaf. Dalam mushaf, nida yang pertama, seruan yang pertama berlaku dalam mushaf mengikut susunan mushaf ialah Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah seruan yang pertama dituju kepada orang manusia, an-nas, manusia ataupun manusia dan jin. Kerana kalimah an-nas boleh dipakai untuk manusia dan jin juga. Ya.
seruan untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kerana kalimah an-nas diambil daripada perkataan an-naus yang bermakna al-ittirab wal harakah, pergerakan, berbolak-balik. So dia adalah sifat yang ada pada dua makhluk, iaitulah jin dan manusia. Ramai orang dia tak faham, dia ingat an-nas tu maksud dia manusia sahaja. Ya. Taib. Memandangkan kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, saya akan memulakan kelas pada pagi ini dengan ayat yang kelima dalam mengikut susunan buku pengajian ini. Di mana ayat yang pertama tertibnya dalam mushaf ialah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Tetapi kita akan pergi dulu kepada ayat seruan yang kelima. Iaitulah ayat tentang puasa. Kerana kita sekarang berada di bulan puasa, so saya suka untuk berbincang dengan para pelajar, bagi yang belajar dan bagi yang menuntun, bagi para penonton, bagi yang menuntun sahaja, tentang ayat puasa. Ya, seperti yang tertera di paparan skrin, ayat 183 daripada surah Al-Baqarah. Ya, ini yang tertera ini adalah daripada terjemahan Al-Quranul Karim yang diterbitkan oleh Mujamma' Quran Complex King Fahad di Al-Madinah Al-Munawwarah, yang telah disusun sekumpulan ahli akademik daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baik. Dan ini di antara terjemahan Quran yang saya syorkan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang teringin nak memahami secara ringkas makna ayat Al-Quran. Tentulah ini tidak boleh menjadi kita punya sandaran untuk kita beramal. Itu mesti dirujuk kepada tafsir Nabi besar dan pengajian ilmu-ilmu yang lain, tapi sekadar untuk kita faham makna supaya kita boleh tadabbur semasa bacaan, semasa tilawah. Ini di antara terjemahan yang baik dijadikan teman dalam bulan Ramadan ini bagi yang berkeinginan. Baiklah, jadi kita sebut tadi ayat-ayat yang dimulakan panggilan kepada orang yang beriman ini merupakan ayat yang penting untuk kita fahami, kerana dia terkandung padanya hukum hakam yang mustahak untuk orang yang beriman. Sebelum kita menjelajah lebih lanjut, kita kena faham apa itu iman. Apa itu iman? Al-imanu daripada dia adalah masdar, dia adalah kata terbitan yang daripadanya lah datangnya kata kerja amana yu'minu. Amana yu'minu atau yu'minu. Dan maknanya dari segi bahasa, dari segi lugah, kebanyakan ulama mengatakan maknanya adalah amana dengan makna saddaqa, makna tasdiq, maknanya membenarkan. Ini kita percaya, kita mengatakan kepada seseorang dalam perkataan, dalam perkhabaran yang dia beritahu kepada kita, dalam berita yang dia sampaikan kepada kita itu, ianya adalah benar. Ianya adalah benar. Dan tasdiq sebenarnya dalam pahaman orang Arab, dia tidak sekadar terhad kepada percaya dalam hati. Bahkan tasdiq juga digunakan untuk merujuk kepada imtithal, mentaati suruhan atau menjauhi larangan. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW kata berkenaan dengan zina, telah ditetapkan pada setiap bahagian tubuh anak Adam ini habuannya daripada zina. Mata zinanya melihat, tangan zinanya memegang, dan sampai Nabi kata di hujung hadis wal farju yusaddiquhu aw yukadzibuh, dan kemaluan akan membenarkan keinginan itu, syahwat tersebut, atau mendustakannya. Ini sama ada syahwat, sama ada kemaluan akan ikut keinginan syahwat untuk berzina, atau syahwat itu akan
mengelak dan tidak mengikut kehendak kemaluan tidak mengikut kehendak syahwat tersebut. So maknanya kalimah saddaqa tidak terhad dalam bahasa Arab pada hakikatnya pada kepercayaan hati semata-mata. Di antaranya perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Laisa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal." Atau kama qala rahimahullah. Bukanlah iman itu sekadar dengan angan-angan dan berhias-hias, tetapi ianya apa yang telah tersemat dalam dada, dalam hati, dalam jantung dan dibenarkan oleh amalan. So maknanya ulama salaf memahami makna tasdiq bukan sekadar percaya dalam hati. Jikalau sesuatu perkara ucapan yang ditujukan kepada kita itu berbentuk arahan, maka tasdiqnya adalah dengan kita melaksanakan arahan. Kalau ia berbentuk larangan, maka tasdiq kepada arahan atau larangan tadi dengan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi ini sebenarnya kefahaman yang sejahtera. Kalau kita faham mengikut kefahaman yang sejahtera ini, tidak ada masalah untuk kita mengatakan iman itu dari segi bahasa adalah tasdiq, dan ia juga adalah makna yang diguna pakai oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran dengan makna tasdiq. Sebab itulah Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala sering mentafsirkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu dengan Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulah. Wahai orang yang telah membenarkan Allah dan Rasul. Kalau kamu benarkan Allah dan Rasul, kamu percaya Allah itu, kalau kamu iakan bahawa Allah memang ilah, memang sembahan kamu, dan Muhammad adalah Rasul kamu, maka hendaklah kamu amal apa yang kamu benarkan itu. Jadi makna iman ialah tasdiq. Tetapi sebahagian ulama mengatakan untuk mengelakkan kekeliruan yang ditimbulkan oleh golongan Murji'ah, kita kata iman ini kalau kita perhati betul-betul penggunaannya, dia ada beberapa bentuk. Iaitulah kadang-kadang dia dimuta'adikan dengan huruf lam. Seperti firman Allah dalam surah Yusuf, "Fama anta bimu'minin lana." Adik-beradik Nabi Yusuf kata kepada Nabi Yaqub, engkau tidak akan percaya kepada kami yang Yusuf dimakan serigala walaupun kami benar, berkata. Fama anta bimusaddiqin lana. Dan dalam ayat yang lain berkenaan dengan Nabi Lut dan Nabi Ibrahim, fa amana lahu Lut. Dan Lut membenarkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut adalah anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kalau dia muta'adi dengan lam, kata sebagian ulama, maknanya tasdiq. Tetapi kadang-kadang dia muta'adi dengan bi, huruf ba jar bi. Innal ladzina amanu, antara kata amana ar-rasul wal ladzina amana ar-rasul wal ladzina seperti ayat Allah Taala kata aminu billahi wa bi rasulih. Ayat-ayat yang berbentuk innal ladzina amanu wa amil laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama ila akhir ayat. Dan seperti Allah Taala kata alladzina yu'minuna bil ghaib. So dia muta'adi dengan huruf ba. So yang ini kata ulama maknanya adalah al-iqrar. Dia bukan sekadar percaya dalam hati, dia mestilah ada tindakan. Iqrar maknanya kita mengiyakan sesuatu dan kita bertindak mengikut apa yang kita iyakan. Maksud, kalau orang masuk mahkamah dan dituduh dengan satu pertuduhan, lalu dia mengaku, dia iqrar. Maka iqrarnya ini melazimkan dia bertindak. Dia tak boleh kata, Tuan Hakim, saya membenarkan saya tapi saya tak mau. Dia punya undang-undang keputusan yang kena pada saya tak mau buat. Tak boleh lah. Kalau datang satu orang mendakwa kata, sebenarnya tanah yang dia buat rumah ni sebenarnya tanah pak saya dulu. Dia dah makan tanah saya. Jadi yang didakwa tu kata, ya Tuan Hakim, saya mengaku memang ni tanah pak dia.
Tapi dah terbiar lama, dia pun tak main jenguk, saya ambil, saya bawa rumah. So, kesan daripada iqrar dia ini ialah dia kena kembalikan tanah itu kepada pemiliknya. Atau dia kena bayar sewa kepada pemilik tanah sebab dah buat rumah di atas tanah. Atau dia kena beli, kena bayar. Kan? Mana-mana yang dipersetujui oleh tuan tanah yang asal. Kan? Dia tak boleh kata saya mengaku saja tapi saya tak mau ikut. Tak boleh. Iqrar maknanya mesti ada amalan. So ini juga satu qaul, satu pendapat daripada kalangan sebahagian muhaqqiqin seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Iman dari segi bahasa maknanya al-iqrar. Ala kulli hal, yang penting pada kita ialah makna dari segi syarak. Kerana apa sahaja makna kalimah dalam sudut bahasa Arab itu bukanlah yang utama. Cuma kita nak bagi tahu bahawa Allah Jalla wa'ala bila dia menamakan sesuatu suruhannya atau ibadahnya dengan satu nama, dia bukan main nama ikut dan. Seperti yang kita akan tengok nanti pada masalah penamaan puasa dengan as-siyam, as-sawm. Ibadah ini kenapa dinamakan sawm? Dia meraihkan dalalah lughawiyah. Allah Azza wa Jalla bercakap dengan orang Arab dengan khitab Arab yang fasih, yang mereka boleh faham. Walaupun selepas itu akan ada tambahan-tambahan makna yang baru ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita kata dalam bahasa kita ada 3 bentuk hakikat. Kita ada hakikat lughawiyah, dan kita ada hakikat urfiyah, dan kita ada haqiqah syar'iyah. Al-haqiqah mastu'mila, kalimah yang diguna pakai mastu'mila wifqa al-ma'na alladhi wudi'a lahu 'inda al-mukhatibin, 'inda fi lughati at-takhatub atau fi istilahi at-takhatub. Apa yang diguna pakai dengan makna asal pada istilah orang yang bercakap. Itu adalah hakikat. Kalau diguna lain daripada itu, kita panggil dia majaz. Majaz maksudnya dia diguna di luar daripada konteks yang asal. Tetapi majaz bukanlah majaz itu adalah satu bentuk lain daripada hakikat. Ya, ini mungkin perlu kepada kelas yang lain untuk bincang hakikat dan majaz ini, tapi ana tak bermaksud untuk mengelirukan anda semua. Cuma nak tanbih sahaja, nak memberi satu pengetahuan asas. Majaz ini ialah penggunaan kalimah dengan makna yang asal tetapi dengan sedikit tambahan atau pengubah suaian. Masalahnya kalimah asad, singa. Singa biasanya digunakan untuk merujuk kepada sejenis haiwan. Yang haiwan ini sifatnya adalah berani, maka dinamakan dia asad. Kerana dia binatang yang dianggap sebagai lambang keberanian, kegagahan di sisi orang Arab. Ya, tetapi digunakan juga kadang-kadang untuk manusia yang berani. Kadang-kadang digunakan untuk manusia yang berani, asad. Ya. Jadi bila asad ni diguna untuk manusia yang berani, dia bukan keluar langsung daripada hakikat asal. Dia masih ada juzuk makna tetapi dengan sedikit tambahan atau pengubah suaian pada dalalah sahaja. Sebab itu kalimah dalam bahasa Arab adalah salah kalau kita kata dia terbahagi kepada hakikat dan majaz. Majaz maknanya ialah penggunaan kalimah dengan sedikit addition dan tambahan tetapi dia tidak membangkang makna asal kalimah tersebut. Dia tak membangkang makna asal kalimah tersebut. Dengan susunan ayat yang baharu yang memberikan gambaran kepada makna itu. Dia mesti ada qarinah dalam ucapan itu sendiri yang menunjukkan itu adalah makna yang dikehendaki. Ya. Masalan, dalam bahasa, kalimah wudu ialah membasuh sebahagian anggota badan. Sebab itu dalam hadis, minas sunnah al-wudu'u qabla at-ta'ami wa ba'dah. Antara sunnah ialah wudu' sebelum makan dan selepas makan.
Apa maksud wuduk di sini? Basuh tangan. Basuh tangan. Sunnah basuh tangan sebelum dan selepas makan. Bukan makna ambil wuduk macam nak salat. Tetapi kalimah wuduk digunakan juga oleh syari' untuk merujuk kepada membasuh beberapa anggota badan yang khusus untuk menunaikan salat, untuk mengangkat hadas kecil. Sebab itulah dalam hadis bila dia nak maksudkan dengan wuduk, disebut tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Nabi SAW mengambil wuduk seperti wuduknya untuk salat. Jadi di sini ada wuduk yang khusus. Okey. So, adakah bila kita kata makna wuduk secara hakikatnya ialah membasuh anggota badan, kemudian digunakan membasuh sebahagian anggota badan, kemudian digunakan untuk merujuk kepada ibadat yang khusus, maka dia sudah dikeluarkan daripada makna aslinya kepada makna yang totally new. Of course not. Dalalatu kalimatil wudu' الشرعية لا تعارض ولا تخرج هذه الكلمة ودلالته عن دلالته الأصلية الحقيقية اللغوية. Dia tak mengubah langsung, bukan dia pusing 360 darjah daripada makna asal bahasa, tetapi dia hanya dengan ada tambahan-tambahan anggota khusus yang dihadkan oleh syarak, itu sahaja. Ya. So, iman dari segi bahasa kita kata ya, dia adalah tasdiq atau iqrar. Dan syarak menambah beberapa perkara lagi untuk menjadikan pembenaran kita akan agama Allah ini supaya ianya valid. Maka ditambah selain daripada benar mengiyakan dengan lisan dan percaya dalam hati, ditambah dengan kemestian untuk melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Sama ada kita mengatakan iman dari segi bahasa tidak termasuk dalamnya amalan, atau termasuk dalamnya amalan, itu bukanlah perkara yang mustahak. As long as madam al-syari'atu zadat ala dalalati kalimatil iman al-a'mal, madam anna al-syari'ata adkhalat fi dalalati kalimatil iman al-a'mal wal-imtithal al-awamiri wajtinabin nawahi, selama mana syarak telah memasukkan tambahan dalalah pada kalimah iman, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, maka inilah haqiqah syar'iyah. Jadi ini adalah penggunaan syarak yang asli, yang hakiki bagi kalimah iman. Maka tidak ada hujah dan dalih sama sekali bagi golongan murji'ah untuk menafikan kemasukan amalan ke dalam penamaan iman hanya semata-mata dengan berdalihkan makna iman dari segi bahasa. Ini adalah hujjah yang tidak qaimah abadan. Hujjatun la taqumu min aslih. Hujjah yang memang tak ada tempat berdiri daripada asal. Kerana kita semua setuju bahawa semua hukum hakam syariah ini namanya diambil daripada bahasa Arab yang asli, dan syarak telah menambah dan memberikan kaifiat yang khusus kepadanya, berbeza dengan apa yang difahami pada asal yang dilakukan oleh orang Arab. Seperti yang kita akan datang pada makna puasa nanti, makna saum, makna salah. As-salah, asal makna dalam bahasa ialah ad-du'a bil khair, mendoakan dengan kebaikan. Adakah boleh bagi seseorang berhujjah madama anna makna salati ad-du'a bil khair fa'ad'u bil khair fa'aktafi bidhalik? Bolehkah orang kata saya ni nak berdoa saja, lepas tu saya tak ada rukuk, tak ada sujud? Dia kata tak betul, itu salah. Kerana kalimah as-salah ada dia punya dalalah syar'iyah, haqiqah syar'iyah, digunakan untuk merujuk kepada aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim al-maqrunatun bin niyyah.
Dia adalah ucapan dan pergerakan yang khusus yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, disertai dengan niat. Ghaliban, secara kebiasaannya. Kerana ada juga solat yang tak ada ucapan macam orang bisu, atau solat yang tak ada pergerakan macam orang yang dah lumpuh satu badan. Dia still kena solat, tapi dia solat dia tak ada pergerakan. Kan? Tapi kita kata kebiasaannya orang yang sihat yang apa macam itulah, solat mesti ada pergerakan khusus dan bacaan yang khusus. Tidak boleh satu orang datang berdoa saja betul dia kata saya dah solat, sebab makna solat ialah ad-du'a bil khair. So hujjah golongan Murji'ah bahawa iman tidak termasuk dalamnya amalan adalah dangkal, adalah tidak sahih. Kerana jelas syarak telah memasukkan amalan ke dalam penamaan iman. Di antaranya Allah menamakan salat sebagai iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu, yakni salat kamu yang telah kamu lakukan menghadap Baitul Maqdis itu tidak akan disia-siakan, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ayat-ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Suruhan, larangan, semuanya dikaitkan dengan iman. Dan di antara ayat yang paling jelas masukkan iman ke dalam amalan ialah ayat ini. Saya akan tunjukkan. Ini ayat 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ini ayat yang paling jelas menyatakan amalan adalah termasuk dalam iman. Kerana Allah Ta'ala kata, bukanlah perkara kebajikan itu, yakni amal soleh itu, bukan hanya kamu menghadapkan muka ke arah timur dan barat. Tetapi kebajikan yang dikehendaki, amalan soleh yang Tuhan hendak kamu lakukan itu ialah beriman seseorang kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh para nabi, serta seseorang yang mendermakan hartanya sedangkan dia menyayanginya. Harta yang dia sayang, dia derma. Nah, ulama kata kita ni kalau nak derma benda yang baru yang masih kita nak pakai. Bukan benda yang dah kita tak mau pakai, lepas tu kita bagi kat orang. Kecuali ada apa benda lah. Macam baju, pakaian. Itu memanglah. Tengok juga. Pakaian tu macam mana. Kalau kita derma tu sebab saiz kita dah berubah, itu tak termasuk dalam makna kita tak bagi kepada orang benda yang kita tak suka. Pasal hakikatnya kita kalau boleh nak pakai, tapi dah tak muat, saiz dah berubah. Tapi kalau kita bagi tu sebab baju tu dah lusuh, dah nak koyak pada orang, itu tak betul lah. Jadi kena faham juga perkataan fuqaha bila dia kata kita boleh derma pakaian yang kita dah tak mau pakai. Tak termasuk dalam tak menyalahi makna ayat ini. Maksudnya ialah pakaian memang tabiatnya macam itu. Ada pakaian yang kita masih sayang nak pakai dan kita suka nak pakai, tapi dah kita tak mampu nak pakai. Jadi itu kalau didermakan tidak menyanggahi maksud ayat ini. Seseorang yang mendermakan hartanya sedangkan dia menyayanginya, ini harta tu dia masih sayang kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan orang yang meminta dan memerdekakan hamba-hamba abdi, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyempurnakan janjinya, apabila membuat perjanjian, sabar dalam masa susah dan masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perang sabil. Mereka itulah orang yang benar dan mereka itulah juga orang yang bertakwa. Ini adalah semua khisalul iman, dan maksud albir di sini ialah iman. Dan Tuhan namakan ulaika allazina sadaqu. Semua amalan ini adalah tasdiq, pembenaran. Wa ulaika humul muttaqun. Jadi jelas amalan ni semua masuk dalam penamaan iman. Jadi iman adalah terdiri daripada amalan, dan hadis Nabi SAW kita baca tadi,
Nabi kata, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u minal iman. Iman yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, qaul. Qaul di sini maknanya ucapan hati yang disertai dengan i'tiqad. Ucapan lisan yang disertai dengan i'tiqad. Bukan sekadar lafaz, qaul. Qaul la ilaha illallah wa adnaha, dan yang paling rendah mengutip benda yang menyakitkan daripada jalan. Dan malu, rasa malu, amalan hati, rasa malu itu daripada iman. Dan firman Allah dalam surah As-Sajdah, ayat Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah innama yu'minu bi, hanya sahaja orang yang beriman itu ialah innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha, mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujjada, mereka sujud. Ini adalah amalan. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Ini adalah ucapan dengan lisan. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Ini adalah amalan hati. Yakni mereka merendah diri dan khudu' dan tunduk kepada perintah Allah Jalla wa Ala. So banyaklah kalau kita nak bincang tentang dalil-dalil bahawa amalan termasuk dalam iman. So bila kita dah faham perkara ini, kita dapat bahawa iman di sisi ahli sunnati wal jamaah ialah qaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan. Dan penggunaan istilah iman di dalam nas Al-Quran dan sunnah Nabawiyah datang dengan sama ada disertai dengan Islam atau tidak disertai dengan Islam. So iman, jikalau dia datang iman sahaja seperti ayat-ayat yang kita baca ini, ya ayyuhallazina amanu, maksud di sini ialah Islam. Termasuk di dalamnya Islam. Kerana Islam dengan iman ada perbezaan apabila ia disertakan. Seperti hadis Jibril, Nabi SAW didatangi oleh Jibril, dan Jibril kata, akhbirni anil Islam. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Kemudian ditanya pula, akhbirni 'anil iman. Faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. So dia dibezakan iman dengan Islam. Islam ialah amalan zahir dan iman ialah kepercayaan batin. Dalam hadis Jibril. Ya. Tetapi kalau kalimah iman itu datang seorang dia dalam ayat, dalam siyaqul ayah, seperti ya ayyuhallazina amanu, maksudnya ialah orang yang Islam seluruhnya. Termasuk dalamnya Islam. Yang sesiapa yang mengaku dirinya beriman dengan Allah dan Rasul, tak kiralah pengakuannya itu adalah benar atau tidak benar, yakni golongan munafiqin. Orang munafiqin mengaku beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi orang munafiqin hanya berpura-pura dengan lidah mereka. Mereka kata kami orang beriman, tapi dalam hati tak beriman pun. Maka mereka juga termasuk dalam khitab ini, dalam ayat-ayat yang berbentuk ya ayyuhallazina amanu. Sebab itu ayat ini adalah ayatut tashri', ayat-ayat yang berbentuk pensyariatan. Ya, pensyariatan. Dan syariat Allah Jalla wa Ala dikehendaki supaya ia dizahirkan di atas muka bumi. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya memastikan syariatnya zahir di atas muka bumi. Ini di antara perkara yang orang liberal suka buat keliru dalam masyarakat kita hari ini, terutamanya di Malaysia dan di dunia seluruhnya. Mereka kata, kenapa kita nak kena tangkap orang yang tak puasa? Kenapa kita nak kena hukum orang yang tak semayang, yang tak tutup aurat? Ini akan melahirkan hipokrasi, dia kata. Kita kata, so what? Kalau ada hipokrasi, kenapa? Ada masalah. Islam tidak pernah menganggap kewujudan golongan munafiqin sebagai satu isu. Cuma isunya adalah kita kata disuruh kita berhati-hati dengan mereka.
Itu saja. Ya. Kewujudan golongan munafikin sebenarnya adalah indikator bahawa Islam adalah kuat. Sebab itulah golongan munafikin hanya muncul di zaman kenabian Nabi SAW di Madinah. Sedangkan di Mekah tidak ada golongan munafikin. Memanglah, adakah semua rakyat Malaysia hari ini memang suka dan kasih dan cintakan dengan undang-undang yang ada dalam negara ini? Ada orang yang taat undang-undang sebab takut kena saman. Dia sebenarnya kalau boleh dia tak mau ikut pun. Jadi adakah dengan itu, dengan alasan itu, kita nak kata tak payah buat undang-undang? Sebab undang-undang menyebabkan akan ada dalam Malaysia ini rakyat yang sebenarnya tak bertanggungjawab tapi berpura-pura bertanggungjawab. Tidak. Tidak. Maksiat, jikalau ia berlaku dalam sembunyi-sembunyi, ia tidak, mudaratnya akan dikurangkan. Mudarat maksiat ini akan menjejaskan masyarakat apabila sesuatu maksiat itu dilakukan secara terbuka dan jelas. Kalau di tengah waktu orang tengah sibuk di simpang 4, orang langgar traffic light, apa yang akan berlaku? Kemalangan yang dahsyat. Ya. Tapi kalau dalam waktu malam, sunyi sepi, kereta memang tak ada, dia dah tengok kiri kanan tak ada kereta, dia jalan langgar lampu merah. Walaupun perbuatan dia tetap menyalahi undang-undang, tapi yang dia buat seorang-seorang dia itu tidak menimbulkan mudarat yang besar berbanding jikalau dia langgar trafik merah masa tengah hari tengah sibuk. Kereta punya banyak, dia langgar. Ya, walillahil mathalul a'la. Maksiat yang orang buat sendiri-sendiri antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, ini bukanlah orang yang buat maksiat secara sembunyi, ini bukanlah orang munafik. Mereka orang yang beriman, yang tahu dia adalah berdosa dan salah. Dan inilah yang dikehendaki. Kerana dosa tak boleh dielakkan. Tuhan menciptakan manusia untuk berdosa dan bertaubat. Allah nak kita buat dosa dan kita bertaubat. Sebab itu Tuhan tidak jadikan ada dalam alam ini makhluk yang suci daripada dosa. Termasuklah para anbiya, walaupun mereka maksum daripada dosa besar, tetapi mereka tidak maksum daripada dosa-dosa kecil yang tidak menjejaskan maruah, seperti yang telah disetujui kebanyak majoriti ulama muhaqqiqin, seperti yang telah disebutkan oleh Syekh Zakaria An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi, dan kebanyakan ulama usuliyin, Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Juwaini dan lain-lain dalam kitab Usul Al-Fiqh membahaskan masalah ini, dan mereka mengatakan yang tahqiqnya, yang betulnya, para nabi juga berlaku pada mereka dosa-dosa kecil yang tidak menjejaskan maruah mereka. Kerana Allah nak daripada mereka taubat. Nabi SAW kata, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Nabi istighfar kepada Allah 100 kali sehari. Allahu akbar kabira. Jadi mengatakan bahawa kita mengadakan undang-undang dan sebagainya, menghukum, membuat hukuman ini melahirkan hipokrisi, ini adalah alasan sebenarnya daripada golongan yang telah pun cintakan supaya tersebar dalam masyarakat Islam ni fahishah, benda-benda keji. Allahul musta'an. So kita kata undang-undang Islam mesti ditegakkan dan diwajibkan semua yang mengaku orang Islam untuk melaksanakannya dan menzahirkannya, dan tidak menzahirkan pelanggaran kepada perintah tersebut. Maka dengan itu barulah masyarakat menjadi sejahtera. Amat beza jikalau sekumpulan orang Islam tidak berpuasa lalu makan dia khalayak ramai dengan terbuka, dengan dia seorang-seorang dia sembunyi-sembunyi dalam rumah dia tak puasa, tapi di depan orang ramai dia pura-pura puasa. Orang beriman akan rasa tidak senang dengan geng yang pertama, tetapi mereka tidak ada sebarang su'udzan dengan geng yang kedua. Dan geng yang kedua ini lebih dekat untuk diberi hidayah oleh Allah untuk mereka bertaubat berbanding dengan geng yang pertama yang sudah tidak ada rasa malu dan hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Jadi sebab itulah semua orang
yang mengaku beriman termasuk dalam suruhan dan larangan yang datang dalam ayat ya ayyuhallazina amanu. Bukan khusus kepada orang yang benar-benar beriman, orang munafik tak kena. Tidak. Bahkan semua perintah ini juga terkena kepada orang yang tidak mengaku Muslim. Ini di antara perkara yang kita kena faham baik-baik. Kalau orang yang mengaji usulul fiqh baru dia faham benda ini. Tapi benda ini penting untuk difahami kerana ramai masyarakat tidak faham lagi. Perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun ditujukan kepada ya ayyuhallazina amanu, ini samalah dengan firman Allah Taala wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis tak boleh berhujah, ya Allah, engkau suruh tadi malaikat, aku asal jin. Tak, kalau dah malaikat yang paling tinggi pun kena sujud, takkanlah engkau yang rendah tak kena. Perintah ya ayyuhallazina amanu bukan sahaja terkena kepada orang yang munafiqin, bahkan terkena juga kepada orang yang kafirin, yang memang jelas mengaku dia kafir dan tidak beriman dengan Allah Jalla wa'ala. Tetapi terkenanya perintah ini kepada mereka dari sudut mereka kena melakukan apa yang mengesahkan amalan mereka, iaitulah masuk Islam. Kerana mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam. Dan Islam itu ialah 2 kalimah syahadah, menunaikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji, mengeluarkan zakat dan lain-lain suruhan dari Allah. Itu semua adalah Islam. Itu semua adalah Islam. So bila mereka diwajibkan masuk Islam, maknanya mereka diwajibkan setiap satu perkara suruhan dan larangan ini. Tetapi mereka tidak wajib untuk kita hukum kalau mereka tak ikut di dunia, jikalau mereka itu kafir zimmi atau kafir muahad, macam orang Cina, orang Hindu di Malaysia ini yang memang duduk sebagai warga negara Malaysia. Kita tak boleh paksa mereka untuk salat atau puasa. Bahkan kalau mereka salat atau puasa, tidak sah puasa mereka kerana mereka kafir. Tetapi dari segi hukuman, mereka akan diazab oleh Allah Jalla wa'ala atas setiap ibadah yang mereka tidak lakukan tadi, kerana mereka tak masuk Islam, kerana mereka disuruh masuk Islam. Dan sebab itulah perbuatan mereka meninggalkan Islam dan meninggalkan hukum hakam Islam adalah maksiat di sisi Allah Azza wa Jalla. Adalah maksiat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita tidak boleh membantu mereka dalam melakukannya. Dan termasuk dalam umum larangan Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kamu bekerja sama dalam perkara yang berbentuk dosa kepada Allah dan melampaui batas. So kita tidak boleh membantu orang kafir melanggar syariat Allah Ta'ala walaupun mereka tidak dituntut, tidak dihukum di dunia kerana meninggalkan syariat tersebut. Masalahnya orang kafir di bulan Ramadan tidak berpuasa, kita tak boleh suruh dia puasa. Kalau dia puasa pun puasanya tidak sah. Kalau dia nak puasa, itu terpulang pada diri dia. Kita kata yang betul engkau mengucap 2 kalimah syahadah, maka puasa engkau akan sah dan engkau terlepas daripada azab. Kalau engkau puasa juga sekarang, engkau tetap akan diazab kerana puasa engkau tak sah di akhirat nanti. Tetapi kita tak boleh membantu dia untuk tidak berpuasa dengan kita memberikan dia makan dan minum, atau kita menjual kepadanya makanan dan minuman untuk dia makan di siang hari bulan Ramadan. Itu adalah jual beli yang haram. Itu adalah rezeki yang haram. Nah, orang kita buka kedai di siang hari Ramadan, datang orang kafir, datang nak beli. Dah confirm lah dia tak puasa. Ghalibnya dia tak puasa. Lalu memanglah dia akan beli itu untuk dia makan sebelum masuk waktu maghrib. Maka itu adalah haram untuk kita menjual kepadanya makanan atau minuman. Taib. So itu kita kena faham apa maksud dari segi khitab ya ayyuhallazina amanu, siapa yang kena dengan khitab ini. Tetapi secara khususnya khitab ini yang lebih dituntut ialah orang yang mengucap 2 kalimah syahadah.
Mereka yang mengaku sebagai Muslim. Mengaku sebagai Muslim. So, ya ayyuhalladzina amanu, iman di sini merangkumi dalamnya Islam. Tidak terhad kepada kepercayaan hati sahaja, kerana dia datang di sini tunggal, dia seorang-seorang, tidak disertai dengan kalimah Islam. Baik, anda rasa itu satu beberapa poin yang penting kita kena faham berkaitan dengan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kelima dalam tertib susunan nota. Memandangkan kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sukalah ana untuk memulakan pengajian ini dengan ayat yang berkaitan dengan suruhan puasa. Firman Allah Jalla wa Ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ini terjemahan yang baik. Pasal kalau kita pakai terjemahan lama, Abdullah Basamih ni, dia sebut orang-orang yang beriman. Orang-orang kalau bahasa Melayu moden ialah yang di sawah padi itu. Kan? Kalau bahasa Melayu lama mungkinlah orang digunakan dengan jamak. Jadi kalau bahasa Melayu moden, orang dia tak boleh digandakan. Kerana kalau digandakan maksudnya adalah yang tengah sawah padi itu orang-orang. Kan? Sebab ada kalimah dalam bahasa Melayu ini, kalau kita gandakan dia bukan membawa maksud banyak, tetapi maksudnya adalah pura-pura. Seperti gila dan gila-gila. Kan? Orang dengan orang-orang. Patung dengan patung-patung. Dia tak sama. Jadi kita kata setengah-setengah kalimah yang diulang itu bukan bermaksud banyak, tetapi dia bermaksud yang meniru ataupun imposter, benda yang tidak asli, ya. Ini adalah ayat daripada suratul Baqarah 183. Suratul Baqarah adalah surah Madaniyah, keseluruhan ayatnya diturunkan selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dan perintah-perintah yang datang dalam ayat-ayat yang kita baca ini, termasuklah ayat puasa, bermula daripada ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dan ayat sebelum ini juga Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Dan ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ini ayat qisas, ayat puasa. Ini adalah di antara perintah-perintah pensyariatan yang awal. Jadi semua ayat dalam surah Baqarah semuanya turun di Madinah. Dan kita dah kata dhabit yang ulama sebut ialah semua ayat yang mula dengan Ya ayyuhalladzina amanu adalah Madaniyah, adalah ayat yang turun pada fasa Madinah. Kerana pada fasa ini barulah datangnya perintah-perintah syarak yang bertalu-talu. Ya. Di antara perintah-perintah yang awal turun ialah perintah qisas, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, dan Ya dan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyah, dan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Turun pada bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Jadi puasa difardukan pada tahun kedua hijrah. Ya, permulaan. Sebab itulah Nabi SAW berpuasa 9 kali Ramadan. 8 daripadanya 29 hari dan 1 sahaja 30 hari. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Tahun yang pertama belum difardukan puasa Ramadan. Tetapi puasa sudah dikenali dalam kalangan umat Islam. Nabi SAW sudah pun berpuasa semenjak di Makkah. Nabi berpuasa hari Ashura. Hari Ashura ini adalah puasa yang dikenali oleh orang Arab. Mereka berpuasa pada hari Ashura. Ya. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan satu puasa yang khusus yang jadi rukun kepada agama ini, itulah puasa Ramadan. Dan tidak ada puasa yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan, walaupun ada sebahagian ulama berpendapat sebelum puasa Ramadan ia dah diwajibkan puasa hari Ashura. Tetapi dalam qaul yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak ada puasa yang diwajibkan kecuali puasa Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulakan firman-Nya dengan berkata, ya ayyuhalladzina amanu. Maksud ya ayyuhalladzina amanu, seperti mana kata Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wa saddaqu bihima wa aqarru. Wahai orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya dan membenarkan Allah dan Rasulnya dan berikrar dengannya. Jadi ayat ini seperti yang telah kita bahaskan maksudnya. So kita tidak perlu lagi ulang apa makna ya ayyuhalladzina amanu. Kita dah bahas apa maksud iman dan sebagainya. Maksudnya di sini ialah mereka yang mengaku bahawa kami percaya akan Allah dan Rasul. Ini orang Islam. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu. Kutiba maknanya adalah furida, difardukan. Kutiba maknanya furida, difardukan, diwajibkan. Dan asal kalimah al-kitabah ialah naqshul hurufi fi hajarin aw thawbin, memahat atau menulis huruf-huruf di batu ataupun kain ataupun kulit. Asal kalimah kataba ialah himpun. Ini asal yang lebih besar, makna dia. Maknanya himpun. Kemudian digunakan, yang masyhurnya digunakan untuk himpunan huruf-huruf yang dihimpun untuk membentuk tulisan, dan digunakan untuk merujuk kepada tulisan-tulisan yang ditulis untuk mengikat atau membuat kontrak, perjanjian, sesuatu perkara ditulis supaya ianya lebih ada bukti dan lebih kukuh. Maka sebab itulah digunakan kalimah kutiba di sini dengan makna haqqa wa thabat. Telah berhaklah dan telah sabitlah pada kamu untuk berpuasa. Yani kutiba ay ulzima, dilazimkan kepada kamu. U'hida ilaikum, telah diikat satu kontrak perjanjian antara kamu dengan Allah untuk kamu melakukan satu ibadah namanya as-siyam. Kutiba alaikumus siyam, itu makna kutiba. Dan kutiba fi'lun madhi mabni lima la yusamma fa'iluh. Fi'il madhi yang dibina untuk yang tidak disebut fa'ilnya, bukan kerana majhul tetapi kerana terlalu ma'ruf. Illah kenapa tidak disebut fa'ilnya dalam ayat ini ialah li shiddati zuhurih, kerana terlalu jelas siapa pelakunya. Siapa? Tidak lain tidak bukan Allah. Allahu Azza wa Jalla. Sebab itulah kebanyakan ulama' nahwu tak suka kita menamakan fi'il yang dibina atas wazan fu'ila dan yuf'alu sebagai mabni lil majhul. Kerana kalau kita faham tujuan kata kerja ini dibuat dalam sirah yang begitu, bukan semata-mata kerana pembuatnya majhul. Itu hanyalah salah satu daripada sebab. Bahkan di antara sebabnya juga kerana pelakunya terlalu diketahui. Ini dibahaskan. Sebab itu yang elok seperti kata Ibnu Ajurrum, al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'ilu, fi'il yang tidak dinamakan pembuatnya. Kenapa tak dinamakan? Banyak sebab. Antaranya mungkin tak diketahui siapa buat. Antaranya sudah diketahui, tak perlu disebut lagi. Kan? Antaranya untuk diagungkan pelakunya. Dan kadang-kadang kerana untuk dihinakan pelakunya. Mengikut konteks ayat. So tentulah maksud di sini dia tidak disebut fa'ilnya, iaitulah Allah, kerana li syiddati zuhurih wa li ta'zimih, dan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kerana nak bagi tahu kata apa saja hukum dah diketahui, tak ada yang boleh perintah melainkan Allah. Mana ada lagi, siapa lagi nak perintah kepada orang iman, buat itu, buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Tak. Macam kita undang-undang manusia pun datang arahan, kan? Kadang-kadang tak disebut pun siapa yang mengarah itu, kerana sudah diketahui. Kalau arahan ini berkaitan dengan kesihatan, yang keluar itu Menteri Kesihatan lah. Kalau berkaitan dengan sekian, Menteri sekian lah. Dah diketahui lah. Kan? Dan kalau dah ini arahan di Malaysia, yang keluar arahan itu kerajaan Malaysia lah. Takkan kerajaan China pula. Tak boleh disebut lagi. Kan? Begitu. Jadi walillahil mathalul a'la. Tidak ada lagi hakim yang tertinggi dalam alam ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Sudah diketahui dah. Kutiba alaikumus siyam. Alaikum ala huruf isti'la. 10. Secara maknawiyah. Dan dia muta'alliq dengan kutiba. Kata fi'il muta'allaq dia adalah fi'il kata kerja kutiba. Dan as-siyamu ialah naib fa'il marfu'. Jadi asal ayat ni adalah kutiba as-siyamu alaikum, tapi didahulukan jar majrur untuk menunjukkan takhsis, yakni difardukan ke atas kamu secara khusus. Kutiba alaikum as-siyamu, iaitulah as-siyam. Dan as-siyam adalah masdar, atau dia adalah ismu masdar, ismun manqul min masdar, dan wazannya adalah fi'al. Asalnya adalah as-siwam. Asalnya adalah as-siwam atau wazan fi'al. Siwam atau wazan fi'al. Lalu ditukar ainnya menjadi ainnya adalah waw. Itulah siwam. Waw itu adalah ain kalimah. Maka ditukar menjadi ya kerana kasrah pada fa'-nya. Fa'ul kalimah kasrah. Si. Maka ditukar menjadi ya. Lalu ditaskinkan, disukunkan harakahnya untuk munasabah dengan huruf kasrah sebelumnya. Dan qiyas masdarnya adalah saum. Sama yasumu sauman wa siyaman. So dia ada dua masdar, dan kedua-duanya datang dalam Al-Quran. Tapi saum digunakan pada ayat yang menceritakan tentang Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar kepada untuk Ar-Rahman puasa, maka aku tidak akan bercakap dengan mana-mana manusia. Dan asal makna saum atau siyam ialah al-kaf wal imsak, menahan diri dan daripada melakukan sesuatu. Menahan diri daripada melakukan sesuatu. Dan kebanyakan fuqaha mengatakan maknanya dari segi bahasa ialah mutlaqul imsak, semata-mata menahan diri daripada sesuatu perkara. Dan mereka berdalilkan dengan ayat yang kita baca tadi dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar kepada Ar-Rahman puasa, lalu aku tidak akan bercakap dengan sesiapa. Jadi kita kata maksud puasa yang dimaksudkan dalam surah Maryam ayat 26 ini ialah menahan diri daripada bercakap. Saum di sini, puasa tidak bercakap. Dan dalam syair Nabirah Az-Zubyani dia kata khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Dia menceritakan situasi dalam medan perang. Dia kata ada kuda yang siam, yang berhenti, menahan diri, tertahan, tak boleh bergerak. Wa khailun ghairu sa'imatin, dan ada kuda yang tidak diam, yang bergerak sana sini. Tahta al-ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Dan satu lagi duk dipegang tali kekangnya. Jadi ini yang banyak disebut oleh para ulama, dan ini disebut juga oleh Ibnu Jaririn At-Tabari.
Ya. Dan maknanya syar'an ialah al-kaffu amma amara Allah Subhanahu wa ta'ala bil kaffi anhu. Menahan diri daripada menahan diri daripada apa yang Allah suruh kita tahan diri kita daripada melakukannya. Itu makna umum, dan kita akan sebut nanti maknanya yang khusus yang maksud dalam ayat ini. Namun begitu, Syekh Ibnu Ashur mempunyai pandangan yang lain berkenaan dengan makna saum. Syekh Tahir Ibn Ashur mengatakan bahawa kalimah saum pada hakikatnya dalam bahasa Arab sudah pun dikenali dengan makna menahan diri daripada makan dan minum sebagai tanda qurbah kepada Allah. So dia tak setuju bila ulama kata, majoriti ulama kata makna saum pada asal dalam bahasa Arab ialah semata-mata menahan diri daripada sesuatu. Tetapi kita kata ini tidaklah ada pertentangan. Kerana dari segi asal bahasa macam kita sebut, itulah dia, menahan diri daripada sesuatu. Mungkin menahan diri daripada bercakap, menahan diri daripada duduk dan sebagainya. Tetapi ibadah yang namanya saum untuk Allah Azza wa Jalla, saum untuk Allah Azza wa Jalla. Sebab sekarang ayat ini bukan saum yang umum, dia datang dalam siyak yang ma'ruf. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikum as-siyam. Yani siyam yang sini ialah satu ibadah untuk Allah Jalla wa Ala. Dan ibadah ini sudah pun dikenali dalam kalangan orang Arab, iaitulah tidak makan dan minum dan meninggalkan persetubuhan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. So ini bukan benda yang tidak pernah wujud. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, kama kutiba ala alladhina min qablikum, seperti yang difardukan kepada umat sebelum kamu. Yani puasa yang kamu semua tahu macam mana cara dia. Yang kamu wahai orang Arab musyrikin Mekah, orang Arab jahiliah pun tahu puasa itu, sebab mereka puasa hari Ashura. Dan mereka tengok orang Yahudi ada puasa, orang Nasrani ada puasa. So Allah Ta'ala kata, puasa yang kamu faham, tak makan, tak minum untuk Allah Jalla wa'ala. Jadi sebab itulah kita kata alif lam dalam kalimah as-sawm atau as-siyam dalam ayat ini ialah lil ahdi zihni, untuk perkara yang sudah ma'ruf pada zihin. Yakni puasa yang kamu semua tahu maknanya dan maksudnya. Jadi itu maksud ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba ala allazina min qablikum. Kama kutiba ala allazina min qablikum. Seperti mana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Kaf di sini adalah litashbih. Litashbih. Dan dia adalah ismiyah untuk tashbih. Dan ma ialah ma masdariyah. Ma ialah masdariyah. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Seperti mana yang diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kamu? Para ulama ada khilaf pada mengatakan apakah makna orang sebelum kamu. Kebanyakan mereka mengatakan orang sebelum kamu itu ialah Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini satu pendapat yang diriwayatkan oleh daripada Mujahid. Daripada Mujahid, dia kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ahlul kitab. Dan ada yang mengatakan daripada Asy-Sya'bi, dia kata ada yang kama khilaf berlaku pada ayat ini ialah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ada yang kata dia adalah Yahudi, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Ada yang mengatakan maknanya adalah semua manusia daripada semenjak Adam alaihissalam. Oh, tu dia. Ini disebut oleh Al-Baydawi dalam tafsir.
Tidak ada umat yang diutuskan pada mereka Nabi melainkan disuruh berpuasa. Wallahu alam, tetapi yang akrab pada yang ma'hud daripada khitab syara' bila disebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ialah ahlul kitab. Pasal apa? Pasal inilah umat yang berbaki yang tinggal yang kita boleh tahu depa ni macam mana syariat depa. Adapun umat-umat sebelum itu, wallahu alam bissawab macam mana syariat mereka. Tidak ada lagi saki baki yang tinggal. Ya, untuk kita menjazamkan bahawa ada puasa. Tapi itu tidak mustahil. Tidak mustahil bahawa puasa sudah pun disyariatkan semenjak daripada Adam atau semenjak daripada Nuh AS. Itu tidak mustahil. Ya, tetapi yang ma'hud daripada khitab syarak dia disebut umat sebelum kamu merujuk kepada Yahudi dengan Nasrani. Itulah ahli kitab. Kerana itulah umat yang paling dekat, yang paling hampir diketahui syariat mereka. Ya. Kemudian berlaku khilaf dari sudut apakah puasa itu dikatakan sama seperti puasa mereka. Dari sudut mana puasa itu dikatakan sama? Pendapat yang pertama kata maksud golongan yang dikatakan seperti sebelum kamu ialah orang Nasrani, dan persamaan di sini berlaku dari segi kerana persamaan waktu dan qadar. Sehingga mana dikatakan bahawa difardukan kepada orang Nasrani itu puasa Ramadan macam puasa kita sekarang. Ini dia diriwayatkan daripada Asy-Sya'bi. Dan ada yang mengatakan puasa yang pertama sebelum diperkata awal pensyariatan puasa yang turun, masa turun ayat ini, puasa adalah daripada waktu Isyak ke waktu Isyak. Yang ni lepas Isyak, bila dah tidur tak boleh makan. Dia tidak ada sahur. Ya. Jadi makan hanyalah ketika iftar, waktu ghurub. Ya, seperti yang akan datang nanti pada ayat uhilla lakumus siyam. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Jadi puasa pada awalnya begitulah caranya. Jadi maknanya dia wisal. Tetapi kemudian turun ayat uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashirun wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Dan dia ubah perintah itu daripada maghrib ke maghrib. Dan disyariatkan makan sahur. Nabi kata faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Yang membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. So kalau kita kata ayat ini turun ketika itu puasa pada awal Ramadan tahun 2 Hijrah itu disyariatkan dari Isyak ke Isyak, maka jelaslah maksud kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ialah seperti puasa yang macam mereka dari segi waktunya, dari segi cara kaifiatnya. Walaupun orang Yahudi dan Nasrani tentulah sekarang telah ubah agama mereka oleh hawa nafsu mereka. Tapi ini kita cerita yang asal yang disyariatkan pada Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Jadi ada pendapat ulama kata sama dari segi bulan pun Ramadan, dari segi waktu pun sama masa itu. Dan ada yang kata sama dari segi waktu, Isyak ke Isyak, tapi bukan bulan yang sama. Itu satu pendapat lagi kata. Kan? Ala kulli hal, musyabahah, tashbih tidak melazimkan persamaan dari segenap segi. Tashbih tidak melazimkan persamaan dari segenap segi. So dari segi siap ayat lughah, kalau kita nak faham dari segi lughah, tidak ada dalalah yang jelas mengatakan puasa kita itu mesti sama sebiji macam puasa yang dibuat oleh umat ahli kitab sebelum ini.
Kerana tashbih boleh berlaku pada asal persamaan, iaitulah asal dari segi tak makan, tak minum. Walaupun perinciannya berbeza, itu tidak menghalang untuk berlakunya tashbih. Dari segi hukum hakam tashbih dalam balaghah tidak disyaratkan, kerana tashbih ada wajhu syabah yang kita boleh hadkan. Tetapi kalau kita melihat kepada riwayat-riwayat, ya begitulah. Puasa itu memang pada awalnya daripada waktu isyak ke waktu isyak. Lepas isyak tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersetubuh, sampailah maghrib esok. Daripada maghrib sampai isyak boleh. Tetapi kalau sebelum masuk isyak tertidur, tak boleh dah. Kalau tertidur, dia sama ada tertidur atau dah salat isyak, tak boleh. Ini akan datang hadis yang sahih pada sebab turunnya ayat uhilla lakum lailatas siyam. Ya. Jadi maksud di sini ialah persamaan dari segi waktu atau persamaan dari segi asas puasa, iaitulah dalam satu waktu tertentu kita menghalang diri kita daripada melakukan sejumlah syahwat. Kita meninggalkan syahwat tertentu kerana Allah Jalla wa'ala. Juga tidak ada masalah kalau kita nak kata maknanya begitu. Dan itu tidak menafikan sirah tashbih yang ada. Cuma kita kata dari segi riwayat yang sampai kepada kita, memang puasa Ramadan itu pada awal pensyariatannya seperti puasa ahli kitab, daripada atamah ke atamah, minal atamati ila atamah, daripada waktu isyak ke waktu isyak. Adakah di bulan Ramadan? Kebanyakan ulama mengatakan Ramadan khusus untuk umat Muhammad SAW. Adapun umat yang lain tidak puasa Ramadan, walaupun datang riwayat daripada Sya'bi tadi, dia kata ya di bulan Ramadan. Tapi dia katakan tidak. Umat lain mungkin berpuasa di bulan yang lain. Ya. Dan yang Ramadan ialah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberitahu kepada kita, dan tashbih di sini, tashbih disamakan puasa itu dengan puasa orang yang terdahulu, ahli kitab. Kenapa? Ada 3 tujuan tashbih ini disebut oleh Allah Ta'ala di antara istinbat para ulama, dan ada juga lagi beberapa tujuan lain kita boleh sebut. Antaranya adalah supaya ibadah ini menjadi ihtimam, diambil berat dengannya, dan memberikan dia satu perhatian yang khusus, memandangkan dia ibadat yang Allah Ta'ala tak pernah tinggal dalam mana-mana syariat untuk kita lakukannya. So tentulah dia adalah satu ibadat yang istimewa, yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam hadis Qudsi, la yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaih. Tidak ada orang yang boleh mendekatkan dirinya kepadaku daripada hamba-Ku melebihi dengan dia melakukan apa yang aku fardukan atasnya. Apa yang Tuhan fardukan, itulah dia ibadat yang paling Tuhan sayang dan cinta. Ya. Sebab itu dia fardukan, sebab itu dia wajibkan, dan sehingga Tuhan begitu murka kalau orang tak buat benda itu, sehingga dia mengazab orang tersebut, sedangkan dia adalah Ar-Rahmanur Rahim. Jadi kalau dah Allah Ta'ala wajibkan juga kepada umat terdahulu puasa ini, menunjukkan puasa adalah satu ibadat yang sangat istimewa, yang kita kena jaga betul-betul. Dan juga tujuannya untuk meringankan rasa beban kepada mukallaf. Maknanya Tuhan nak bagi tahu, kamu jangan takut. Puasa ni bukanlah benda yang baru dalam kalangan manusia. Dah ramai manusia sebelum kamu yang melaksanakan ibadah puasa dan mereka mampu. Kerana mungkin akan datang persoalan, bolehkah manusia hidup tak makan tak minum? Mesti akan timbul persoalan. Macam mana Tuhan suruh kita buat satu perkara yang dilihat pada segi asasnya macam mustahil lah. Makan dan minum kan asas hidup manusia. Ini dia suruh kita jangan makan dan minum. Apakah tidak memudaratkan? Apakah ibadat ini tidak memberi kesan buruk? Maka jawapannya Allah Ta'ala bagi tahu, tidak. Semuanya mendatangkan kebaikan.
Kerana puasa ni bukan hampa yang pertama aku suruh. Dah banyak dah manusia duk puasa. Tak ada apa, elok saja. Itu maksud. Dan untuk menggalakkan keazaman yang jitu dalam diri orang yang beriman dan menimbulkan perlombaan. Dia Allah Ta'ala bagi tahu, puasa ni aku nak habaq bukan saja hampa puasa, umat lain pun dulu puasa juga. Tapi hampa kena ingat, hampa ni kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau kita faham ayat ini juga dengan ayat yang lain, Allah nak supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan kamu bila berpuasa kamu ambil remeh puasa ni. Puasa ni umat lain juga puasa. Sedangkan mereka bukan umat yang afdal. Kamu adalah umat yang paling aku cinta. Maka sepatutnya puasa kamu adalah yang paling berkualiti. Itu maksud. So kita berlumba dengan umat-umat sebelum kita. Itu dia antara tujuan kenapa Allah Ta'ala kata puasa ni juga seperti puasa-puasa umat sebelum umat-umat sebelum kita. Kemudian Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. La'alla di sini adalah seperti mana kata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, apa yang datang daripada la'alla ialah menunjukkan kepada pasti. Dia bukan sekadar harapan tetapi dia pasti. Ya, pasti. Apa sahaja la'alla yang datang dalam Quran itu adalah pasti. Yang ni supaya. Kata para ulama, la'alla di sini musta'arah li makna kai, dengan makna kai, supaya. Yang ni dia adalah natijah, dia adalah tujuan. Kenapa kamu disuruh berpuasa? La'allakum, supaya kai supaya kamu tattaqun, kamu bertakwa. Ay tattaqun al-ma'asi, supaya kamu meninggalkan maksiat. La'allakum tattaqun. Dan kata sebahagian ulama tafsir, maknanya ialah supaya kamu meninggalkan apa yang Tuhan suruh tinggalkan daripada makan, minum dan jima'. Ini juga satu tafsiran daripada para ulama as-salaf. Tetapi tentulah maknanya lebih umum, sebab itulah dimahzufkan maf'ulun bih. Yang ini supaya kamu meninggalkan apa jua yang dilarang oleh Allah. Apa sahaja yang Tuhan larang, litattaquna kullama nahallahu anhu. Litattaquna kullama amarakumullahu bittiqa'ih. Supaya kamu meninggalkan apa yang Allah suruh tinggal, supaya kamu meninggalkan apa sahaja yang Allah larang. Jadi puasa, tujuan Allah Ta'ala syariatkan puasa untuk mendidik jiwa. Dia adalah satu ibadat yang mendidik jiwa. Mendidik jiwa untuk kita menjadi hamba yang taqwa, hamba yang meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana? Puasa itu dikatakan mendidik jiwa untuk meninggalkan apa yang Allah Jalla wa'ala larang. Kalau kita lihat, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dia kata puasa adalah termasuk di antara sebab yang paling besar untuk taqwa. Di antara ketakwaan yang terkandung dalam orang yang berpuasa ialah dia meninggalkan apa yang Allah haramkan daripada makan, minum dan jima' dan seumpamanya, yang menjadi kecenderungan jiwa dengan sebagai tanda dia mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ganjaran daripada Allah. Ini adalah taqwa. Sedangkan yang disuruh tinggal di bulan puasa ni apa dia? Benda-benda yang halal asalnya. Bukan disuruh tinggal makan babi atau minum arak atau isap rokok. Yang disuruh tinggal ni ialah makan nasi, minum air sejuk, ya, makan buah kurma, makan buah durian, ya, makan harum manis, makan kek coklat. Ini semua disuruh tinggal. Yang mana benda ni asalnya adalah halalan tayyibah, tapi disuruh tinggal. Yang disuruh tinggal jima' ini bukannya zina, bukannya liwat. Disuruh tinggal jima' isteri sendiri yang Tuhan telah jadikan dia halal kepada kita pada asalnya.
Jadi kalau kita boleh tinggalkan benda yang halal sekejap demi Allah Ta'ala, takkanlah susah kot kita nak tinggal benda yang haram yang tak seberapa banyak, yang boleh dihitung dengan jari. Benda yang haram bukan banyak, kan? Bukannya banyak, ya. Dibanding makanan yang haram dengan makanan yang halal, mana yang banyak? Makanan yang halal. Tak, sebab tu orang buat logo halal. Kalau buat logo haram, banyak mana yang kita nak boleh cas? Tak. Kan, makanan halal banyak, makanan haram sikit, kan? Jadi supaya kita menjauhi yang haram, kan? Yang haram itu lebih sedikit berbanding yang halal. Yang Allah halalkan itu sangat banyak, kerana halal itu asal pada perkara-perkara yang bermanfaat. Dan apa yang Allah haramkan itu tidak lain tidak bukan adalah benda yang memudaratkan, yang memang jiwa yang waras, akal yang sihat akan meninggalkan benda tersebut kalau dia menggunakan akalnya dengan betul. Jadi kalau kita dah terbiasa meninggalkan benda ini dalam bulan Ramadan ketika berpuasa, apakah salahnya? Apalah salahnya kalau kita meninggalkan terus apa yang Allah haramkan? Kalau dah 12 jam kau boleh tak isap rokok, apalah salahnya tambah lagi sedikit beberapa jam di waktu malam tak isap rokok juga? Kan, kerana rokok itu bukan sahaja haram pada waktu puasa, bahkan dia haram pada setiap waktu. Dia memang makanan yang jijik, dan Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, untuk menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan ke atas mereka segala yang jijik dan kotor dan keji. Jadi rokok adalah jijik, kotor, keji, ya, termasuk dalam benda yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi apakah kiranya kalau kita meninggalkan juga rokok sepanjang hayat kita? Apalah kiranya kita meninggalkan minum arak sepanjang hayat kita? Apalah kiranya kita meninggalkan makan babi sepanjang hayat kita? Daging yang sedap-sedap yang lain lebih banyak. Daging lembu, daging kambing, daging ayam, itik, unta, begitu banyak. Daging ikan-ikan, sotong-sotong, ketam-ketam, udang, siput, punya banyak binatang yang halal. Burung-burung lagi yang berterbangan. Babi juga yang kau cari. Binatang-binatang ini hidup dengan begitu baik, diternak oleh manusia, dimandikan, dibubuh dalam kandang, diberi makan yang sedap-sedap, dibubuh vitamin, dicucuk ubat supaya dia sihat. Binatang yang duduk dalam air acak juga yang hampir cari. Pasal apa? Kan? Banyak jus-jus yang sedap-sedap, yang elok-elok. Jus yang masam dah terperam punya, lama dah jadi mabuk, jadi busuk. Itu juga yang kau nak minum. Pasal apa? Kan? Jadi puasa mendidik, melatih kita untuk meninggalkan benda yang haram. Di antaranya, orang yang berpuasa mendidik jiwanya untuk muraqabah, mengawasi awasan Allah kepadanya. Untuk dia sedar Allah memerhati dia, walaupun dia duduk seorang-seorang masuk bilik ayak, dia tak berani nak minum ayak. Duduk dalam rumah tak ada siapa tengok, tak ada CCTV, dia tak berani nak makan. Duduk dalam kereta seorang-seorang, dia tak berani nak makan, nak minum. Walaupun bukan ada orang nak tahu kalau dia buat, sembunyi-sembunyi. Ya. Pasal apa tak berani? Pasal tahu Allah duk perhati, Allah duk tengok, Allah duk mengawasi. Ini dia melahirkan rasa muraqabah dalam diri. Di antaranya, puasa menyempitkan laluan syaitan, kerana syaitan melalu dalam pembuluh darah anak Adam. Seperti dalam hadis Nabi SAW, bila makan tu sempitlah, dia tak nak lalu, ketat, maka dia pun terantai, terbelenggu. Bukan sahaja di bulan Ramadan, lebih lagi. Bukan sahaja dia tak boleh nak lalu sebab saluran darah sempit, bahkan tubuh badan ni sempit sebab kurang makan, lemah, tidak bertenaga untuk ikut pujuk rayunya. Ini kita nak lemahkan sebab makan itu memberi tenaga untuk kita galak untuk nak ikut apa yang syaitan suruh. Tapi di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Di luar Ramadan, walaupun syaitan tak dibelenggu, orang yang berpuasa syaitan terbelenggu daripada nak ganggu dia sebenarnya.
Orang yang berpuasa banyak melakukan amal taat pasal dah tak kalut nak masak makan tengah hari, tak kalut nak pergi cari lunch dah mana. So daripada tidak dulu, kalau waktu lunch sibuk cari kedai sana sini, nak kena beratok baris orang ramai dan sebagainya, sampai sembahyang Zuhur pun terkejap-kejap. Kalut nak makan. Bulan puasa, masya-Allah, boleh sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah sekali. Lepas Zuhur boleh duduk baca Quran, dengar tazkirah pula lagi. Okay. Banyak ibadat. Di malam hari rasa ringan nak buat sembahyang tarawih sampai 20 rakaat, 39 rakaat, 41 rakaat pun boleh. Ya. Rasa ringan nak buat ibadah. Kan? Dan sanggup pula bangkit sahur. Kalau tidak, payah nak bangkit waktu sahur ni. Kan? Sedangkan waktu sahur ni bukan Ramadan sahaja waktu yang afdal untuk kita beribadah. Setiap hari waktu sahur, setiap hari dalam setahun, waktu sahur ni waktu mustajab doa. Tapi kita payah nak jaga sok. Bila bulan Ramadan, pandai pula dia. Elok aja terjaga. Dia berlatih diri kita untuk bangkit pada waktu yang fadilah, untuk beribadat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang kaya akan merasai kesusahan orang yang tak ada makanan. Maka sebab itulah di bulan Ramadan, bukan saja kita disuruh meninggalkan makanan, bila orang berpuasa, meninggalkan segala kesenang-senangan. Meninggalkan segala kesenang-senangan. Sebab itulah adalah satu perkara yang aib bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan pula itu. Dia mewujudkan satu adat senang-senang yang dia tak buat pada bulan lain. Bulan lain tak ada, sibuk nak galak nak pergi makan buffet dekat hotel apa semua. Mai Ramadan kalut, nak cari kambing golek lah apalah. Ini makruh, dibenci untuk orang yang berpuasa, kerana dia menafikan maqasid puasa, menafikan tujuan puasa. Kan? Biasa tak adalah sibuk nak beli sampai 10 jenis kuih nak makan. Mai bulan Ramadan tak boleh. Bulan Ramadan kita kena ada kuih ni. Pasal apa? Makan macam biasa sudah lah. Bahkan sepatutnya kena makan kurang lagi daripada itu. Sebab itu puasa kita tidak berkualiti. Kita tidak mencapai maksud puasa. Maksud puasa ialah nak mengurangkan syahwat, bukan mewujudkan syahwat yang baru. Nas'alullah al-afiyah. Agak. Jadi inilah di antara kenapa puasa itu boleh mendidik jiwa ya bertakwa. Sekadar itu dulu untuk kali ini, sesi kali ini. InsyaAllah kita bertemu pada masa yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.